الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهم النبيين وإلهام ملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Kita mulakan kuliah ilmu kita, kuliah tauhid kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dihormati lagi dikasihi Imam Subuh kita pada pagi ini, yang dimuliakan pengurusi jawatan kuasa Surau Muhammadi Taman Pulasan, semua ahli jawatan kuasa Surau Al-Muhammadi Taman Pulasan, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, datuk, datin, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kurniaan Allah kepada kita, yang mana Allah mendorong kita untuk kita melaksanakan perintah dan juga melaksanakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan kepada hidup kita yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya Muhammad itu didatangkan kepada kita memberi petunjuk, penunjuk, panduan yang terbaik untuk kita pegang, untuk kita ikuti dalam hidup kita hari ini. Kerana kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, kita akan cuba untuk mengikuti segala dan semua apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana kita juga yakin bahawa bila itu yang dilakukan oleh Rasul, seorang petugas, wakil, pesuruh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, pastinya Rasul itu akan membawa panduan ataupun jalan hidup yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada baginda. Maknanya itu satu kehendak, satu daripada panduan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi kita bergembira, seronok, gembira kita, dan kita rasa kalau kita boleh mentaati perintah Allah Ta'ala tu macam yang ditaati oleh Rasul, itu satu tanda bahawa kita berada pada kedudukan hamba yang soleh. Hanya kerana hamba-hamba yang soleh ini saja yang akan mencari ruang dan peluang untuk melakukan perkara yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu kita doa pada Allah Ta'ala tu, yang kita tu minta pada Allah Ta'ala letakkan kita, kumpulkan kita bersama-sama dengan orang yang soleh. Bukan setakat kita nak kumpul dengan orang soleh, maknanya bila nak kumpul dengan orang soleh, kita juga turut serta menjadi yang soleh. Maka bagaimana nak berada pada kedudukan yang soleh itu? Iaitu melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara, dalam semua perkara hidup kita ni, sama ada perkara yang membabitkan hubungan kita dengan Allah,
ataupun hubungan kita dengan manusia, ataupun hubungan kita dengan alam ini, maka itu semua akan membawa solehnya kehidupan seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, walaupun ada daripada kalangan kepercayaan lain yang cuba untuk meletakkan hidup ni menjadi sesuatu yang baik, yang letak hidup yang terbaik, maknanya apa cara hidup nak baik ni, ada yang bawa dalam kehidupan, kalau nak baik kita jangan makan benda-benda berdarah. Contoh, kita jangan melakukan perkara yang membabitkan perhubungan. Ada tak boleh melakukan perhubungan jantina laki-laki perempuan, tak boleh makan benda-benda begitu. Pakaian juga mesti kalau boleh tak pakai pakaian yang cantik-cantik begini. Contoh-contoh. Ada yang menyekat diri dia dengan tempoh yang lama, ada yang menyakitkan diri, sakitkan diri kita ni sebab nak bagi kita jadi soleh. Dia istilah tu sebenarnya, tapi tak digunakan oleh kelompokan lain. Ada mereka gunakan dengan istilah-istilah lain yang nak menunjukkan bahawa nak mendekatkan ataupun nak merapatkan diri makhluk ni dengan Tuhan. Tapi jalan-jalan ni adalah jalan-jalan yang tidak ditunjuk oleh Rasul. Jalan tu bukan jalan yang ditunjuk dan dipandu oleh para nabi dan para rasul. Walaupun nampak baik macam mana pun, walaupun nampak seolah-olah itulah salah satu cara dia, tetapi kerana menyanggahi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang terdahulu, maka kita tak anggap ia terbaik. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul yang lain bawa perkara-perkara yang membabitkan, tak kisah nak makan apa pun, pakailah macam mana sekalipun, pakailah yang cantik-cantik, lakukanlah hubungan sesama manusia, boleh melakukan hubungan antara jantina mengikut syarat-syarat yang ditentukan. Walaupun begitu, tetapi itulah pembawaan Rasul. Maka kalau itu pembawaan Rasul, itulah yang terbaik, kerana Rasul itu utusan daripada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kehidupan manusia. Baik, jadi oleh kerana itu juga pagi ini kita teruskan apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal kepada agama, awal-awal kepada kita menjadi Islam ni, maka perkara yang utama kita kenal Allah. Sebab apa kita kenal Allah? Sebab bila kita kenal Allah, maka kita mengetahui dengan lebih yakin kepada keesaannya, kekuasaannya, kehebatannya. Kerana manusia ni kalau tak diberi maklum begitu, dia merasakan diri dia lah yang hebat daripada segala-galanya. Itu manusia. Sebab tu dia kena mempelajari ilmu tauhid ni, sebab nak menghilangkan keangkuhan yang ada pada manusia. Itu pertama. Di samping nak memberikan kedekatan diri dia kepada pencipta dia, iaitu Allah. Yang ketiga, nak memberikan lagi pengetahuan kepada manusia ni bahawa segala apa yang berlaku kepada kehidupan kita, walaupun nampak seolah-olah kita yang mencaturkan dia, tetapi bukan, kita tidak mencaturkan dia. Yang mencaturkan kehidupan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi pagi ini kita teruskan dengan bicara kita melalui huraian sifat yang ke-14. 14 iaitu kaunuhu qadiran. Kita masih lagi berada pada pembicaraan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat pasal sifat maknawiyah ni, ni masuk bermula sifat maknawiyah, kaunuhu. Ada kaunuhu ni yang kita dah baca tu, ada sifat 20 yang mana lepas daripada sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Sebab dia mengulangi balik sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Sebab makni ada 7.
Sifat ma'ni yang 7 ni disebut sekali lagi dalam bentuk ma'nawiyah pula. Ma'nawiyah ni apa maksud dia? Ma'nawiyah ni maknanya dia nak beritahu daripada apa yang tersirat. Jelas tak? Apa yang tersurat itu daripada sifat ma'ni. Saya nak bagi jelas, bukan makna dia macam tu, tapi saya nak bawa ni, kadang-kadang kita tak berapa nak jelas dengan apa penterjemahan pada makna tu, tapi saya nak jelas terpaksa bawa dengan istilah lain, karena supaya mana nampak, oh rupanya sifat ma'ni ni, ma'ni dan ma'nawiyah sifat sebutan yang sama, tapi ma'nawiyah adalah yang tersirat daripada apa yang ada pada ma'ni. Maknanya kudrat, contohnya kuasa, berkuasa bagi Allah. Makna apa yang tersirat pada perkuasa tu. Kita nak tahu kata perkuasa tu, bagaimana perkuasa tu, itu contoh dia. Jadi itulah yang disebut dalam ma'nawiyah. Sebab tu disebut, ditambah pada dia kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. InsyaAllah tabarakallah. Ada 7 lagi sambung pada dia. Jadi sebab apa kaunuhu ni, ni kita bahas sikit pada dia. Kalau sempat kita akan sambung semua. Sebab dia lebih kurang kaunuhu ya. Hal lain tu kita dah bicara dalam sifat ma'ni. Tapi kita akan ambil juga ringkas-ringkas pada dia. Huraian sifat yang ke-14, kaunuhu qadiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang perkuasa ataupun yang kuasa tu. Qadiran kuasa. Maka dalam keadaan kaunuhu itu maksudnya apa? Keadaan kuasa tu. Keadaan kuasa. Mari kita bicarakan dulu supaya benar lebih jelas pada kita. Wajib pada syarak. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Kalau sifat ma'ni kita sebut apa? Wajib kita tentu sungguh bukan keadaan, kita tak sebut keadaan. Allah perkuasa. Tapi hak ni wajib sungguh kita mengaku dalam hati kita dan juga apa yang ada pada anggota kita, menentukan keadaan Allah Ta'ala. Dia ada tambah keadaan tu. Macam mana keadaan? Ni yang kita nak bahas lagi ni. Yang kita keadaan tu apa? Keadaan ambil daripada ada. Keadaan ada. Ada apa? Ada pada adanya. Kalau bahasa-bahasa pondok tu, ada pada adanya. Apa yang ada pada adanya? Kita beri keadaan. Okey, contoh-contoh keadaan. Apa keadaan? Keadaan apa sekarang ni? Ni keadaan apa lah ni? Lepas subuh kita bagi contoh-contoh no. Dia keadaan ni banyak. Kita boleh ambil macam-macam. Keadaan lepas subuh, keadaan lepas zuhur, keadaan tengah awak kereta, keadaan tengah makan. Itu dia pergi keadaan. Keadaan tengah lena. Dia pergi keadaan. Jadi keadaan-keadaan inilah menentukan pada keadaan adanya. Yang mana keadaan Allah Ta'ala itu adalah kuasa. Maksudnya Allah tu keadaan dia bagaimana? Perkuasa. Dan Allah Ta'ala itu tidak pernah lemah. Tidak pernah. Itu nak bak kata Allah Ta'ala tu. Dia keadaan dia macam tu. Dia perkuasa. Sedia macam tu. Ada tempoh waktu dah Allah Ta'ala perkuasa ni? Tak ada. Yang tempoh waktu manusia makhluk, dia ada. Ada tempoh dia perkuasa, ada tempoh dia tak larat. Hidup manusia makhluk dia lain. Ada waktu dia kuasa, dia kemas masa tu, masa dia muda tu pun kuasa tak terang mana pun. Tak boleh sampai peringkat Ultraman. Tak boleh peringkat jadi Superman. Bolehlah tegak-gagah. Jadi waktu muda tu dia daya dia ada kuat sikit berbanding dengan waktu berumur. Jelas. Jadi maknanya itu untuk siapa? Itu
keadaan bagi makhluk. Saya nak bagi jelas. Bukan ada apa tu, nak abang tu bagi jelas. Tapi keadaan bagi Allah dah. Kuasa tu sentiasa. Itu keadaan dia. Dan keadaan itu ialah satu sifat yang melekat ia akan sifat kudrat pada zat Allah. Jadi keadaan kuasa bagi Allah Ta'ala tu ada sentiasa masa, tak ke mana-mana, tak hilang langsung. Tak hilang langsung. Kita hilang tak? Hilang. Hilang. Kuasa tenaga pun hilang, kuasa jawatan pun hilang. Sampai tempoh hang pegang apa pun cukup time hang turun. Tu dia panggil kuasa. Kuasa juga pada jawatan ni, no? Ada cok, ada apa, tapi cukup time cok hang tak terpakai. Tapi Allah Ta'ala dah, keadaan dia sentiasa kuasa. Dan ianya suatu kelakuan di antara ada dan tiada. Hak ni depa duk bahas ni. Hak ni hak duk bahas sampai ke negeri sebelah sana tu. Hak duk abang kata apa, Asy'ariyah dan Maturidi mengatakan Allah Ta'ala ni dalam keadaan ada dan tiada. Yang ni sebenarnya ada seseorang hamba Allah Ta'ala tu sebut tu, yang hingga beliau menyebut bahawa Imam Maturidi dan juga Imam Asy'ariyah ni bahawa menyatakan Allah Ta'ala ni dalam keadaan ada dan tiada. Kita pun duk tengok juga dalam kitab tang mana yang dia sebut macam tu. Pasal dia pun bukan orang calang-calang juga, anak dia, no? Tapi dia boleh sebut macam tu kita duk baca balik. Tang mana tok guru lama-lama ni tulis Allah Ta'ala antara tiada ada dan tiada. Rupanya kita jumpa tang ni hak pagi ni jumpa tang bab maknawiyah. Tu ngaji hak ni dia kalau jelas tak apa jelas, dia jadi pening. Dia jelas tak apa jelas, dia jadi pening. Sebab tu saya suka guna satu istilah lain. Kadang-kadang kita lama ni dia dipengaruhi oleh bahasa-bahasa daripada Fatani, Indonesia dan sebagainya, no? Itu banyak kan ulama-ulama daripada situ dulu. Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Tuan Guru Ismail Benang Daya dan sebagainya, dia berada di sana. Di bahasa dia tu agak kadang-kadang kita tak nak terjemah balik dengan bahasa kita tu. Dia sesuai di sana. Waktu dia ada, ya, dia boleh menerangkan dengan baik. Tapi sesudah dia tiada, maka kita juga perlu memberikan penerangan yang baik, yang lebih jelas kepada masyarakat kita dengan menggunakan tata bahasa kita. Lepas tu kadang-kadang berlaku macam tu. Lepas tu kalau baca dia tak apa nak faham, itulah jadi dia. Dia kata Imam Maturidi mengatakan Allah itu dalam keadaan dia tu kelakuan antara ada dan tiada. Nampak? Ni dia tulis betul. Mana kata ustaz tu pun baca betul ya. Cuma betul baca tapi tak betul bagi maklumat. Tak betul bagi maklumat. Yang tak betul kita kena kata tak betul lah, walaupun siapa pun. Tapi kalau yang betul kita kena kata betul walau siapa pun. Yang itu adil untuk ilmu. Kita tak boleh jadi syaitan bisu. Apa dia syaitan bisu? Syaitan bisu ni dia pilih-pilih. Hak dia suka dia sebut, hak dia tak suka dia diam. Yang tu dia panggil syaitan bisu, no? Kalau kena belah geng dia, contoh syaitan ni dia ada geng. Kena belah geng-geng dia tu semua tak apa belakang. Kena bukan geng dia, walaupun dia kata betul tapi aku tak boleh sebut kata betul, lagi payah. Yang ni dia panggil syaitan bisu. Dia kena habaq, no? Macam mana sekalipun dia kena betul pada dia. Jadi ianya suatu kelakuan. Kelakuan ni dia bukan pada zat. Jelas no? Kelakuan dia bukan zat itu. Dia bukan zat, tapi satu yang berada pada zat. Kelakuan. Contoh saya nak bagi contoh, nak bagi nampak Ustaz Zul sihat tak sihat? Nampak? Kita sebut kan tu. Ni Ustaz Zul kita ni. Ustaz apa nama? Betul Zul? Sihat tak sihat dia? Pasal kita tahu sebelum ni dia tak boleh sihat. Ustaz Zul sihat. Pasal apa nampak kata sihat? Pasal apa yang kata Ustaz Zul sihat? Saya nampak dia berjalan lah. Sebelum ni nak berjalan pun tak boleh. Tengoklah berjalan dik. Tu dia panggil kelakuan. Tu kelakuan apa? Kelakuan sihat.
Jelas tak? Tu dia panggil kelakuan. Tapi kelakuan itu kelakuan pada zat sihat. Jalan pada kelakuan zat bagi Ustaz Zul. Contoh Ustaz Zul, ambil Ustaz Zul kan? Tapi saya tak bayar lah walaupun ambil contoh ni. Ada setengah dia ambil contoh kena bayar. Saya tak ada duit nak bayar, tak boleh. Tapi Allah Ta'ala akan bagi bayaran, insya-Allah. Yang baik-baik kita bagi contoh, maknanya begitu. Itu dia panggil kelakuan atas sihatnya Ustaz Zul. Pasal dia jalan dah. Ustaz Zul sihat tak? Tak sihat. Pasal apa? Tak boleh jalan Ustaz. Nampak? Tu kelakuan juga. Kelakuan pada zat tak sihat. Tak sihat. Hak ni lah yang disebut oleh guru-guru kita bahawa kelakuan ini di antara ada dan tiada. Contohnya macam mana? Allah Ta'ala tu ada kuasa tak? Ada. Sentiasa Allah Ta'ala ada kuasa. Lalu dengan kuasa Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala nak buat apa boleh tak? Boleh. Dia nak buat apa boleh. Ikut suka dia, dia berkuasa. Tapi ada dah Allah Ta'ala tak buat? Ada Allah Ta'ala tak buat? Ada. Contoh, Allah Ta'ala mampu tak nak masukkan batu yang besar macam gunung Jerai ke dalam lubang jarum? Saya nak tanya tu, mampu tak mampu? Lubang jarum, hak kita masuk benang, nak masuk benang tu pun puas lah. Pasal mata kita kuih rabun. Ni dia duduk tenung. So, tu pun pada habis serumah kadang-kadang. Lalah tinggal pergi tu. Tapi Allah mampu tak? Gunung Jerai, buh masuk lah tu. Mampu tak mampu? Mampu. Mampu. Kalau Allah Ta'ala tak mampu, maka Allah lemah. Allah mampu buat. Tapi pasal apa Allah Ta'ala tak buat? Yang ni dia panggil kelakuan kudrat, kuasa Allah Ta'ala tu dalam keadaan ada dan tiada. Tidak bermakna Allah Ta'ala tidak buat, dia tidak berkuasa. Jelas tak? Tak bermakna macam tu. Walaupun dia tak buat, tapi dia tetap berkuasa. Dia tak buat sebab apa? Adalah sebab dia. Allah tahulah. Itu dia panggil keadaan kuasa. Ni ayah hang suka tak mi Bandung? Oi, suka. Suami saya dia kata paling suka kali mi Bandung pasal dia memang orang daripada Bandung. Lepas tu saya pun dia menikah di Bandung juga. Lepas kami menikah, kami pergi Bandung, bermula madu sana. Sebut Bandung je, memang suami saya suka. Mi Bandung, air Bandung, ayak Bandung. Contoh. Tapi walaupun dia suka sungguh dengan Bandung, mi Bandung ni, tapi bila saya buat, dia makan semangkuk Dia suka, dia boleh makan tak 2 mangkuk? Dia boleh makan 2 mangkuk. 3 mangkuk pun dia boleh makan. Tapi dia makan tak? Dulu dia makan macam tu. Awal-awal saya menikah dengan dia dulu 3 mangkuk. Tak malu kat pak bentua. Dia makan 3 mangkuk. Lah, tak mangkuk Pasal apa? Tak boleh piah. Keji manis. Keji manis tak? Jadi daya dia tu bagi makhluk lain. Daya bagi makhluk lah lain. Tapi daya kuasa bagi Allah lain. Nak bagi jelas Buat sekalian. Jadi kita mula tahu bahawa kaunuhu qadiran itu maksud dalam keadaan Allah sentiasa berkuasa, cuma keadaan dalam ada atau tiada. Atau tiada bukan ada kuasa atau tiada kuasa, tapi ada kepada keadaan nak melakukan sesuatu melalui kuasa dia tu. Nak buat apa boleh. Tapi Allah Ta'ala tak buat. Kalau Allah Ta'ala buat tu, kita gila. Kalau Allah Ta'ala ambil gunung Jerai, buh dalam lubang jarum, kita yang jadi gila. Tak tahu nak letak, nak mengaji pun tak erti dah. Yang mana kata sempit, yang mana kata luah, yang mana tak ada pada istilah kita. Lepas tu Allah Ta'ala tak melakukan pada dia. Kerana Allah Ta'ala ni sangat hebat. Hebat Allah Ta'ala, dia nak tunjuk kat kita ni,
Hebat Allah Ta'ala bukan makna kita ni boleh semua, tak. Atau Allah Ta'ala bagi kat manusia ni dia boleh semua. Hak tu manusia hebat, tu pandangan kita. Tapi ada sebenarnya. Yang hebat itu bila melaksanakan ia mengikut sistem. Kita laksanakan apa-apa ni ikut sistem dia. Sistem yang comel ni. Hak ni yang hebat. Sebab tu Allah Ta'ala juga memaparkan kepada kita kehebatannya melalui pengurusan bersistem. Walaupun kuasa dia nak buat apa pun boleh. Dia nak belah bulan, nak belah bintang tak sebelah-sebelah, dia buat matahari banyak, ikut suka dia apa dia nak buat. Tapi tak, dia buat sistem cukup comel sungguh. Tak boleh nak bayang kita tu, ya Allah, satu Allah Ta'ala buat. Daripada jenis makhluk dia ni, kalau kita tengok makhluk dia sampai kepada penciptaan anak-anak, dia buat siap. Daripada benda tu tumbuh, ada wujud sampai reput, menatang ni makan habis jadi tanah balik. La ilaha illallah. Tak tahu nak abang, dia punya tu, dia punya apa, susun satu persatu tu. Indah. Dia bukan main belakang betul. Dia kata Allah Ta'ala buat siap-siap semua, bukan dia main belakang macam kita. Buat dulu. Buat ke mana buat tu? Allah tang ni lepas buat baru tahu kata huduh. Lepas buat baru tahu kata huduh tadi macam mana buat? Pecah balik. Kau sebelah tu. Kita baru tahu masa tu pasal kita bukan kereta. Tapi Allah Ta'ala ni kuasa dia macam tu. Okey boleh cukup. Yang ni sifat ni dia sebut. Dia kata mai di antara ada dan tiada. Renung tang mana sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani yang menyebut ada dan tiada Allah. Tak ada langsung lah. Jumpa tani rupanya. Tapi silap makluman. Bagi habang kata, mereka sebut kata Allah antara ada dan tiada, bukan zat. Rupanya dia kena baca pakai tu. Rupanya adalah keadaan. Macam saya beritahu tadi ni. Macam tu keadaan dia. Dan adapun qadirun, maka iaitu bukan sifat. Apa nak? Kaunuhu qadirun, ia bukan sifat, bahkan kena pada zat yang bersifat dengan kudrat. Tu dia bukan sifat tu, tapi dia lekatan saja. Satu yang menunjukkan bukti ya. Kata dia duduk dalam keadaan yang kuasa. Allah Ta'ala kuasa tu, tunjuk kata kuasa tu macam mana, macam tu. Mak ada rumah, contoh mak ada rumah ni, ayah tanya kat anak, jumpa ayah keluar awal ni, lepas subuh tak balik, pergi Mengkaudi channel tu. Lepas tu anak pun kedai main, naik geret main, dia tanya kat bini, mak ada rumah. Anak pun yang syurah pakai jinak keluar tu. Azam macam ada pasal duk bunyi kau dapat ketung ketang. Tapi derah sikit lah ayah bunyi pagi ni, tak tahu pasal apa. Sebenarnya tak apa derah kan. Mak hang buat dah tu. Mak hang buat dah tu. Duk mengemuk kat ayah dah pasal. Contoh. Jadi maknanya bila dia sebut macam tu, atas makluman apa? Itulah keadaan. Keadaan mak ada pembuktian ada di rumah. Dengan bunyi yang macam tu. Selalu kalau bunyi tu mak duk ada rumah lah. Kalau tak bunyi tu mak tak ada lah. Mak tak ada. Mungkin mak keluar ke mana tak tahu. Itu biasa. Dan beginilah huraian sifat maknawiyah yang lagi akan datang, dan dalil atas demikian itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini jikalau tidak sabit keadaan yang melekat sifat khudrat di zat Allah Ta'ala, nescaya tidak ada sifat khudrat, dan jika tidak ada pada Allah Ta'ala kudrah, nescaya adalah ia lemah, dan jika ia lemah, nescaya tiada menjadi ia akan makhluk ini, dan ia itu adalah batil.
Jadi Nenek Abang kita ni dia bagi penerangan lagi yang guru kita ni, nanti Nenek Abang kata inilah pembuktian. Dia kata apa dia yang menunjukkan bahawasanya sifat Allah Ta'ala itu kaunuhu qadiran tu, keadaan Allah Ta'ala perkuasa tu macam mana. Dia kata cukuplah kalau dengan bukti kita tengok apa yang sudah ada dalam kehidupan dunia kita hari ni. Manusianya ada, ayamnya ada, itiknya ada, pokoknya ada. Tu dia cukup dah tu pun. Dia kata banyak sangat dah tanda-tanda dia dalam keadaan Allah berkuasa. Jadi tahu, maklum. Jadi ada yang tak ada, antara ada dan tiada. Tak makna kata Allah tu bila dia tak buat sesuatu, dia tak berkuasa nak buat sesuatu. Tak, no? Tetap kuasa dia ada. Samalah dengan huraian sifat yang ke-15, kaunuhu muridan. Ni kita boleh cepat ni. Bab 7 maknawiyah ni mungkin pagi ni kita selesai. Kita boleh masuk pula sifat Rasul, no? Sifat yang seterusnya. Jadi huraian sifat yang ke-15, kaunuhu muridan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Allah Ta'ala ni saya terang tu no? Terang tu baca di buku pening, terang tu baru nampak. Jadi kita ambil hak nampak tu. Dalam keadaan maksud muridan, Allah Ta'ala itu berkehendak. Itu dalam maknawi. Maknawiyah keadaan berkehendak. Allah Ta'ala ni dia berkehendak. Kehendak dia macam mana? Dia berkehendak. Apa sahaja kehendak Allah boleh. Itu hak dia, zat dia. Dan zat Allah Ta'ala itu memang ada berkehendak. Sebab Allah Ta'ala ada berkehendak lah dia cipta kita. Sebab berkehendak Allah tu nak menjadikan makhluk. Maka makhluk ada. Senang ya. Dan dalam keadaan berkehendak tu apa dia buat? Dia buatlah apa yang dia nak. Jelas tak? Maka kehendak Allah Ta'ala sekadar ini sajakah? Ni, takat ni sajakah kehendak Allah? Dia macam tu. Allah Ta'ala hanya kehendak nak buat manusia ni macam ni. Tak boleh ke Allah Ta'ala buat makhluk lain sama? Yang lebih kurang manusia, tapi rupa lain. Dia pasien baru pula, kepala duduk bawah, kaki duduk atas. Kod pasien manusia ni dia kepala duduk atas, kaki duduk bawah, kod dia tak apa nak keluar. Kepala bawah pula, kaki duduk atas. Dia pergi kehendak. Keadaan Allah berkehendak. Boleh tak Allah Ta'ala nak berkehendak macam tu? Pasal apa tak boleh pula? Adakah terbatas kehendak Allah Ta'ala ni? Terbatas tak? Tak batas. Tapi tapi dalam ilmu tauhid kita sebut ta'alluqnya ada. Ta'alluq ni maksud apa? Bukan batas. Ta'alluq ni maksud dia Allah Ta'ala buat sesuatu itu kehendak atas kehendak yang banyak ni, tapi Allah ta'alluqkan kehendak itu pada perkara-perkara yang sudah Allah nyatakan. Jadi sunnatullah dah macam tu. Jelas tak? Maknanya dia ada kehendak. Sebab itu disebut kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, keadaan Allah berkehendak antara ada dan tiada. Disebut macam tu. Maksud dia Allah berkehendak apa saja, tapi kita tengoklah kalau Allah Ta'ala berkehendak apa saja, dia boleh buat apa saja. Semua dia buat dah. Ada lagi tak Allah Ta'ala berkehendak tak buat? Ada. Dia berkehendak sentiasa masa. Tapi sebab tu dia kata dalam keadaan ada atau tiada. Sebab apa? Kehendaknya tu mungkin akan satu masa akan sampai. Contoh, Allah Ta'ala tak buat kiamat lah Allah Ta'ala bagi tu, tapi Allah Ta'ala sudah berkehendak bahawa kiamat itu akan datang. Nampak? Jadi waktu kiamat itu berlakulah keadaan berkehendak bagi Allah Ta'ala. Sebab tu dia panggil ada dan tiada, sebab dia buat makhluk macam tu. Tapi bukan Allah Ta'ala tu ada dan tiada, keadaannya itu. Dia ketika macam ni, begini Allah Ta'ala letak. Selesai. Huraian sifat yang ke-15, ke-16, kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala yang alim. Artinya Allah Ta'ala yang mengetahui dia, keadaan mengetahui. Allah Ta'ala tu tahu dah kata tahu. Kita dengan sahabat semua, Allah Ta'ala tu tahu semua. Semua Allah Ta'ala tahu. Betul? Sebab itu juga disebut kaunuhu, keadaan Allah Ta'ala tu sentiasa tahu.
Tak ada yang Allah Ta'ala tak tahu. Allah tahu semua keadaan dia. Dan dalam keadaan itu juga, keadaan ada atau tiada. Kita nampak seolah-olah macam ada kuat Allah Ta'ala tak tahu. Kita nampak macam tu, ada kuat Allah Ta'ala tak tahu. Pasal apa pula Allah tak tahu? Dia tahu semua. Cuma Allah buat tak tahu. Jangan sampai Allah Ta'ala buat tak tahu. Tapi dalam buat tak tahu Allah Ta'ala tu, Allah tahu. Dia tahu. Bukan dia tak tahu, tapi buat tak tahu. Bukan buat tak tahu ni Allah buat tak tahu, tak. Tapi Allah Ta'ala melepaskan manusia itu atau makhluk-makhluk yang ingkar dia. Dia lepas. Tapi dia tahu dalam keadaan lepas tu Allah Ta'ala tahu. Mana ilmu Allah Ta'ala itu sentiasa dan tak ada hal Allah Ta'ala tak ada ilmu. Cuma bila Allah Ta'ala tak mengkreat sesuatu perkara itu atas nak menunjukkan dia berilmu, itu tidak bermakna Allah Ta'ala tidak ada ilmu. Kadang-kadang kita duk parti, kita kata ilmu sains ni bila yang wujud. Contoh ni kita bicarakan dalam dunia kita, af'alul ibad. Ilmu sains ni kita tengok sejarah. Sains ni bermula daripada kurun yang ke-17. Bermula era revolusi kepada manusia dengan melakarkan kajian-kajian yang berbentuk saintifik. Sains lah. Tapi ilmu sains ni tidak begitu popular dan tidak menjadi satu ilmu yang menjadi teras pada kehidupan kita ni, manusia ni, pada satu ketika dulu. Sebelum abad yang ke-17. Nampak? Dulu zaman-zaman Great Yunani apa semua, tak ada lagi ni. Walaupun manusia tu sudah berfikir sebelum tu pun fikir lah, tapi dia tak ada sampai peringkat ni. Ni peringkat semua ni dia nak tahu secara saintifik. Kaji keluar. Kata dalam pokok ni ada apa, layak ni ada apa. Dulu dia tahu kata ayak lah. Dalam ni ada apa, mana aku tahu. Dia ayak lah. Itu dulu. Tapi lah jangan, dia buat keluar habis tungtang. Kita pergi beli apa pula ni tengok. Beli madu, tengok dia tulis apa. Madu kelulut. 10% madu, 90% air. Ini madu bohong. Dia cerita habis nutrisi, nutrigen, apa semua ni. Dia boleh cerita lah pasal apa? Sains. Dia bubuh lalat tu baca tung habis pro direct sampai menempel direct. Kita pun tak baca pasal apa, halus sangat dia tulis, punya banyak benda tu. Tapi bila berlaku dia ni abad 17 mula dia, lalu adakah Allah Ta'ala baru tahu? Allah Ta'ala baru tahu ke abad 17 ni sehingga mewujudkan sains ni untuk manusia juga create benda tu? Dah ke no? Ada. Mana kata sifat dia, azab dia dulu pun alim lah. Cuma keadaan tu, keadaan Allah Ta'ala nak bagi waktu mana tu ilmu dia tu dimunculkan. Jelas tak? Tu keadaan dia. Kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Keadaannya Allah Ta'ala tu hidup tak? Hidup. Jadi keadaan dia hidup macam mana? Mana dia kalau dia hidup? Kan orang kata ada sebut je kadang-kadang, kalau hidup mesti dia berjisim. Jangan main-main ni. Jangan main-main ni, bahaya saya sekarang tuan-tuan dan puan. Kalau dia hidup mesti dia berjisim, mesti dia berjirim, kerana itu sifat hidup. Itu dia. Jangan main. Sebab tu kena clear-clear ni benda-benda macam ni. Sampai boleh keluar dalam kepala kita semua yang hidup tu kena berjisim, berjirim. Ni pandangan siapa? Pandangan tu bukan pandangan baru. Kalau kata dia tu siapa pun dia bawa, dia ambil pandangan lama, pandangan yang sudah digunakan oleh golongan-golongan falsafah. Siapa dia mereka tu? Golongan material, golongan materialism. Mereka ni sebut ada kata hidup mesti ada jasad dia, mesti ada bentuk dia. Kalau tak ada jisim pun ada jirim. Maknanya boleh dikaji uji pada dia, boleh ditentukan pada dia oleh sains. Tu baru ada. Kalau tak ada, tak ada. Tu dia. Tu pahaman ni bahaya. Lama dah benda tu berlaku.
Tapi kini di sini bahawasanya walaupun Allah tak ada pun, tapi keadaan dia ada. Keadaan dia ada macam mana? Dengan dia menunjukkan bukti-bukti kewujudan dia. Keadaan hidup tu ada. Dia menunjukkan sifat hidupnya bagi Allah. Sudahlah, macam kita sebutlah, keadaan hidup macam mana? Macam mana pokok hidup? Walaupun kita bukan tahu dia menapah. Kalau kucing buat semua boleh juga. Kucing ni hidup Popi pegang dia nampak. Clear, hidup, clear. Pokok dia stay tawaduk. Pokok ni dia diam, jenis pendiam dia. Hidup, kata hidup ni mana kita tahu, bunyi suara pun tak, apa pun tak. Tapi dia ada keadaan dia. Apa siapa? Bangkit pagi tengok, tumbuh bunga keluar, hidup mah. Nampak hijau, hidup mah. Dan keluar, hidup mah. Yalah, tu dia pergi keadaan. Keadaan macam tu. Lalu bagi Allah, atas af'alullah, bagi hidup dia. Sifat yang ke-18, nak habis ni. Tunggu sat. Jangan kalut. Kita habis juga cara sikit-sikit pun, no? Sifat yang ke-18, wajib bagi Allah Ta'ala dalam keadaan kaunuhu sami'an, keadaan Allah Ta'ala itu pendengar, mencipta pendengaran, dan Allah itu maha mendengar. Lalu dalam keadaan itu Allah Ta'ala juga mempunyai keadaan mendengar. Dia dalam keadaan mendengar, artinya sentiasa mendengar. Dia tak ada waktu Allah Ta'ala tak dengar. Tak ada. Kita ada tak waktu dengar, waktu tak dengar? Ada. Ada makhluk. Allah ada. Waktu mana pun dengar dia. Kita lena pun dia dengar, kita waktu jaga pun dia dengar. Kita waktu lena tak dengar. Kadang-kadang kita duk jaga pun tak dengar. Orang duk sembang dengan kita, orang duk sembang kita tak dengar apa dia sembang. Macam bini kita duk buat kereta, dia nak cerita. Orang perempuan, kalau dia tak cerita, dia stres. Minta maaf no. Ibu-ibu dia belakang sana. Dia stres. Tu sifat orang perempuan, kita pun kena faham ni. Sebab tu bagi dia cerita. Kita jangan potong dia. Jangan dia potong. Mak hang jangan duk hingat. Habis. Jam. Dia senyap tu bukan mana dia senyap akord tak. Dia senyap tension. Dia tension. Tapi bila dia boleh cerita, lapang jiwa dia. Bagi dia cerita. Tutup radio. Kita buat tadi cerita, kita tutup radio. Okey, mak hang cerita. Padahal kita macam dengar tapi haram tak dengar. Kita tak dengar apa sebenarnya. Dia hang tahu dah ngong tulah ngong. Bunyi ya sikit bagi nampak kata keadaan kita mendengar. Betul tak? Betul tak? Itu af'alul ibad. Keadaan mendengar tu nak abang kata bini kita dengar tak? Dia dengar ni. Pasal padahal hak lain. Padahal kita fikir apa lain. Tapi keadaan kita tu seolah mendengar. Tu antara ada itu af'alul ibad lain. Tapi saya bawa af'alul ibad nak bagi jelas keadaan Allah yang lebih lagi daripada pendengaran tersebut. Dia tak macam kita, dia dengar sentiasa masa keadaan dia. Tapi seolah-olah kita rasa macam Allah Ta'ala dengar ke tak ni? Kalau Allah Ta'ala dengar, bila Allah Ta'ala nak kabulkan doa saya ni? Nampak tak? Saya minta Allah Ta'ala hari-hari tapi tak bagi pun. Saya minta, ya Allah, mailah seketui mah, ya Allah, turunkanlah atas jadah saya ni, ya Allah. Tak bagi. Pada dulu umur 40 tahun sampai 40 tahun dah tak bagi-bagi. Allah Ta'ala tak dengar lah. Dah, dia sentiasa mendengar. Sentiasa mendengar macam tu. Sifat yang ke-19, kaunuhu basiran, keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Allah Ta'ala itu sentiasa melihat. Dia tidak pernah Allah Ta'ala menutup sikit pun daripada penglihatannya. Kita tak lihat bak mata. Allah Ta'ala mana kita tahu ada mata ke tak ada mata. Yang jenis tengok dengan mata ni manusia atau makhluk. Allah Ta'ala dia tak sama langsung pada dia. Maka penglihatan bagi Allah dengan zat pada dia, wallahu a'lam. Tapi Allah Ta'ala tu sentiasa melihat pada kita. Dan keadaan Allah Ta'ala itu keadaan pelihat. Keadaan pelihat macam mana sekalipun, dalam keadaan ada dan tiada. Apa maksud ada dan tiada? Macam tadi sahabat, maknanya bukan Allah Ta'ala tak lihat kita, tapi ada ketika Allah memang tak mau tengok kita.
Betul tak? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia pelihat tapi dia tak mau tengok. Hingga kita pula minta pada Allah, ya Allah tengoklah kami ya Allah di akhirat kelak. No? Kita dah baca dalam surah Sajdah pada tiap-tiap pagi Jumaat. No, bila orang-orang yang mujrimin meminta pada Allah, ya Allah pandanglah kami ya Allah, pandanglah kami. Bukan makna bila Allah Ta'ala buat macam tu Allah Ta'ala tak mampu untuk memandang, tidak. Allah Ta'ala sentiasa memandang, tapi dalam keadaan ada dan tiada. Ada Allah pandang, yang satu ketika Allah tak mau pandang. Allah tak mau pandang. Itu keadaan dia panggil kaunuhu basiran. Kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Wajib pada kita syarak menyatakan dengan jelas bahawa sabit Allah Ta'ala itu juga dalam keadaan berkata-kata. Keadaan dia, sifat-sifat kata-kata dia berkata-kata. Kita nak kata bertutur pun tak nak boleh. Dan pasal Allah Ta'ala ni dia bukan tuturan, dia bukan bahasa. Yang tu makhluk. Tapi kita boleh sebut perkata. Perkataan ni kita nak bagi faham makhluk lah, bahawa Allah Ta'ala itu juga boleh memberikan makluman kepada makhluk dia dengan makluman yang jelas tadi. Kita yang paling jelas pada ni dengan suara. Tapi Allah Ta'ala maksud dengan suara macam kita kan? Tak. Wallahu a'lam. Terbalik pada Allah Ta'ala. Maka keadaan perkata-perkata itulah yang membawa kepada Allah Ta'ala itu perkata-kata. Tengok Quran lah. Jadi Quran tu keluar satu seketui tu dia. Dalam keadaan wahyu Allah. Lalu kita boleh membaca dia, kita boleh mengetahui apa yang dikatakan oleh Allah. Itu tanda dia. Tanda bahawa kaunuhu mutakalliman. Walaupun tak pernah kita dengar suara dia sekalipun. Makna Allah Ta'ala itu perkata-kata, sentiasa perkata-kata kan? Dalam keadaan ada dan tiada perkata-kata itu. Maknanya ada ketika Allah sampaikan, ada ketika Allah tak sampaikan. Dia macam tu keadaan dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka berakhirlah bagi kita yang menyatakan 7 daripada sifat maknawiyah ini, memperjelaskan kepada kita dia saya bagi satu yang mudah. Kaunuhu tu keadaan, yang menunjukkan bahawa keadaan itu menunjukkan pada tiap-tiap zat. Tiap-tiap zat tu, sama ada zat kuasa, zat kehendak, zat hidup, zat dengar, zat ilmu, zat melihat, zat berkata-kata, semua tu dalam ada keadaan-keadaan dia bagi Allah Ta'ala, sebab jadi pembuktian kepada wujudnya Allah Azza wa Jalla. Jadi sekat itulah bicara kita pada pagi ini, menghabiskan 20 sifat Allah Ta'ala yang wajib yang telah kita sama-sama bicarakan. Moga-moga insya-Allah, walaupun kita tak boleh nak teringat semua, tak boleh nak ingat semua, tapi sekurang-kurangnya bila ilmu itu sudah dibicarakan pada kita, masuk telinga, insya-Allah sampai ke hati. Yang paling penting bagi kita mula makin kita mengetahui dan juga makin kita berada dalam hidup ni, kita menjadi hamba kepada Allah Ta'ala yang sentiasa redha dengan apa yang Allah Ta'ala letak dan berikan pada kita, dan kurang pada kita dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada kurangnya keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita pun tak mau melakukan perbincangan tentang hal-hal yang membabitkan zat dan sifat Allah Ta'ala ni pada kedudukan yang boleh membawa kepada keraguan dan juga kekeliruan dalam akal fikiran kita. Kita dah mula tahu macam tu, sudah cukuplah untuk kita berpegang kepada dia. Tak perlu sampai nak bahas-bahas dengan orang lain dan sebagainya, begitu begini, yang akhirnya dengan pembahasan tersebut membuatkan pakat-pakat keluar habislah. Pakat jadi haru. Ibu ayah saya sekalian, saya bukan apa yang saya duk sebut ni, kita tak mahu daripada kalangan orang Islam kita sendiri pun memberikan kekeliruan. Kita yang ada ilmu, jangan bagi orang jadi keliru. Ilmu ni dia bagi orang jelas, tu bawa ilmu. Kalau kita bagi keliru, maknanya kita bukan bawa ilmu, kita bawa fitnah. Jangan. Dalam hidup kita hari ni, apa pun bagi jelas. Bila jelas tu ada, itulah baik dia. Daripada syak kepada yakin, itu nisbah ilmu. Ilmu ni bila main pada dia, daripada kita ragu-ragu kepada kita yakin, itulah ilmu.
Tapi kalau daripada kita duk yakin dah, tata sebut-sebut dia jadi jadi kau ragu-ragu. Maknanya tu syaitan. Syaitan memang sifat lagu tu, dia suka bagi ragu-ragu. Dia ragu-ragukan manusia. Jangan. Maknanya kita sekarang ni bagi yakin. Bagi masyarakat kita lebih merapatkan diri dengan Allah Ta'ala. Perbahasan-perbahasan falsafah yang banyak-banyak ni, yang tak perlu, tinggalkan. Rapatkan. Tak usah duk bicara lah, kawan begini-begini. Itu ilmu-ilmu mereka yang mereka ada, yang mereka boleh kecap pada dia. Kita yang tak sampai peringkat tu, kita tak boleh kecap. Lepas tu kita kata kat orang kita tak boleh pergi mat tambahan. Contoh, saya takat kira 1 campur 1 2, okey. Tu pun kadang-kadang 1 campur 1 saya tak sebut 2 lah, saya sebut sebelah. Dia kata ambil 1 campur dengan 1, cuba tengok jadi apa. Sebelah dia kata. Betul juga kat dia tu. Jadi maknanya tak usah duk bahas benar-benar lagu tu. Dia jadi macam tu. Jadi bila kita tak sampai peringkat tu, kadang-kadang kita apa dia mengaji kok ni habaq 1 sebab 1 2 sudahlah. Ni duk buat kok nu laki tut long litut apa peratusan ini semua bagi penin orang. Dah kita tak boleh. Kita tak boleh cakap kita boleh hak bagi orang boleh dia buatlah. Lepas tu ulama-ulama besar ni, hak hebat-hebat ni dia bicara tu, hak tu lepas kat mereka. Yang kita tak apa boleh ni duk gagah apa. Akhirnya kita nak abang kata mereka yang tak betul, kita yang betul. Ni dia panggil mangkuk wal hayunu. Tak minta Allah tuan-tuan dan puan sekalian, apa bidang, bukan saja bidang agama, bidang apa pun sebenarnya, setakat kita lah. Tapi apa yang penting bagi kita, hormati. Kalau kita tak boleh mat tambahan, kita tak mengatakan guru mat tambahan tu hebat. Bahasa dia boleh, saya tak boleh, cukup kan? Tu patutnya guru-guru ni semua hebat, tapi tak boleh sampai peringkat tu. Jadi kita takat peringkat kita ni, kita buat takat ni, tapi fahamnya tu biar macam tu. Selesailah masalah dalam hal ibadah kita pada Allah Ta'ala yang takarub. Tapi dah bakat-bakat nak bawa dengan yang paling kita takut, tuan-tuan dan puan-puan, wahai saya sekalian, adalah kesombongan. Hak tu paling kita takut. Pasal dengan sebab sombong ni lah membuatkan Allah Ta'ala murka kepada kita, walaupun ilmu kita tinggi sekalipun. Jangan sampai peringkat tu, kerana iblis dia dimurkai oleh Allah. Kenapa? Bukan kerana pasal dia jin, bukan kerana dia dibuat daripada api, bukan, tapi kerana dia sombong iblis ni. Adakah dia tidak menyembah Allah? Dia sembah Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum nama dia iblis, sebelum Allah panggil dia iblis, nama dia Azazil. Dia guru malaikat, dia menyembah Allah. Jangan lupa tu, kita jangan anggap kata dia tak sembah Allah. Dia sembah Allah, dia taat kepada Allah. Cuma bila Allah perintah satu ya, perkara kecil ya Allah perintahkan dia, bukan perkara besar. Kecil ya Allah Ta'ala kata, ni semua kamu semua ni, aku nak masuk Adam, hamba semua kena tabih hormat. Tu ya. Sebab tu malaikat semua tabih hormat illa iblisa, kecuali iblis ya dah. Allah panggil dah waktu tu, dalam Quran sebut dah. Tapi sebelum tu masa tu tak lagi. Bila dia engkar, Allah marah, baru Allah panggil iblis. Pasal apa? Bukan kerana dia tak sembah Allah, Allah Ta'ala marah tak. Pasal dia tak ikut perintah Allah sikit ni, hak kecil lah. Tak ikut tu pasal apa? Yang tu. Bukan kerana tak ikut saja. Kalau tak ikut bukan kerana sombong, Allah ampun. Tapi kerana tak ikut atas sebab sombong, hanya Allah Ta'ala tak bagi ampun. Oh, hang ni macam ni katanya, passion ni hang no. Walaupun hang sembah aku, tahu kata aku Tuhan, Allah Ta'ala beritahu lah, tapi oleh kerana hang ada sombong sikit, sombong antara makhluk pun tak boleh. Lepas tu kita takut. Hak ni saya nak pesan pada ibu ayah saya sekalian, tuan-tuan dan perempuan, dalam bab ni lah kita kena hati-hati. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni dalam hidup kita ni, hak ni boleh berlaku kat kita, boleh berlaku. Tambah pula dengan fikrah yang berbagai-bagai lah ni, dalam hal-hal yang membabitkan pada agama. Contohlah kalimah Allah Ta'ala ni. Contoh dah isu ni menjadi isu antara yang hangat-hangat saya bersebut juga. Kita dalam bab ni jangan sampai sifat sombong tu mereka kita. Walaupun kita sembah Tuhan, semua kita sembah Allah Ta'ala, walaupun fikrah kita pergi ke mana sekalipun, walaupun cara kita nak pergi kepada lambangan-lambangan mana sekalipun, silakan, itu tidak menjadi masalah.
dia nak ambil lambang cak ayam ke cak itik ke, warna biru ke hijau ke kuning ke oranye ke biru, itu adalah perkara harus yang dibenarkan oleh syarak. Silakan, tak ada masalah, tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang tu tak petikai apa kita. Cuma dalam hal-hal yang membebekkan kepada agama, contoh dia, penyatuan mesti berlaku. Jangan timbul kesombongan pada kita. Contoh dalam hal macam ni, kata bila orang mengatakan kita kena muliakan hak kemuliaan Allah, mentakdiskan dia, nama Allah ni jangan dibiarkan golongan-golongan yang tak sepatutnya pakai. Contoh, maka kita waktu ni jangan sombong, terima, walaupun dia datang bukan daripada kelompok kita. Kita tak mau nanti kita sebut apa, kami pun menyucikan Allah, kami sucikan Allah, suci, tapi oleh kerana apa siapa tak bersama, pasal dia kata, pasal hak tu main pada dia, kalau main pada kami tak apa. Ni apa maksud dia? Sombong ke tak sombong? Macam itulah yang berlaku kepada Iblis dan Adam. Bukan kata dia tak mau, dia semua Allah, tapi dia kata Allah Adam, ya Allah Adam. Nampak tak? Sikitnya. Jadi kita takut tu, kita takut kita tergolong dalam kelompokan yang Allah Ta'ala murka dengan sifat yang dibawa oleh makhluk yang pernah Allah Ta'ala sudah sisihkan dia. Sebab tu Allah cerita pada kita dalam Quran yang tu, Allah habaq tu pasal apa? Jangan jadi macam Iblis ni. Jadi penyatuan pada kita dengan agama, jangan sombong. Kalau benda betul-betul, sebut betul. Mai pada siapa pun, mai pada siapa pun. Kalau mai daripada bini kita, walaupun waktu tu kita duduk keling dengan dia tengah duduk keling dengan dia, tapi bini kata betul, kena akui dia betul. Mak kata betul, betul tak ya? Mak kata tu betul, kena abang betul. Jangan kita kata tak. Kalau mai pada mak apa pun tak betul, api tu dia panggil sombong. So isteri pun begitu juga. Kalau mai pada pak hang tu memang apa pun tak betul. Pak hang pada dulu bela buat apa mau tak betul. Dia marah kat suami dia, ada lelaki dia marah satu benda, dia marah tapi dia harum ke semua. Jadi yang tu dia panggil sombong. Yang tu Allah marah tu. Allah tak benar tu pada kita. Jadi jelas tuan-tuan dan puan sekalian, yang tu perlu jagalah, jaga pada kita semua. Sebab sayang saya tu, saya pun membentuk, kita nak pembentukan macam tu berlaku pada masyarakat kita, maka dia akan lebih kuat dan lebih jelas pada kita. Yang berlaku perpecahan ni bukan pasal agama, pasal kesombongan yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Sedangkan agama yang dibawa oleh Islam ni tepat. Jadi pasal apa orang Islam ni bakal pecah? Bukan dia pecah pasal agama, tak, pasal sombong. Itu saja pada dia. Wallahu a'lam. Cara kita akhiri. Ibu-ibu pun duk resah tu, nasi lemak tak masak lagi. Kita jumpa lagi insya-Allah pada pertemuan kita yang seterusnya untuk menyambung lagi tentang sifat-sifat Rasul pula yang akan membawa lebih kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika terkesan bahasa terlajak bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم.